إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. Fasal iaitu bahagian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pertama adalah Al-Qasim. Anak pertama Nabi ialah Al-Qasim. Ini pula yang dijadikan kunyah. Jangan baca kunyah tu. Kalau baca kunyah jadi bunyi lain. Kita baca dengan kunyah. Nama panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang belum dapat maklumat tentang kunyah ini, iaitu kita meletakkan gelaran abu ataupun ummu kepada seseorang, Dan biasanya diletakkan abu itu pada anak lelaki yang pertama. Tapi tidak mengapa sekiranya diletakkan juga untuk anak perempuan. Seperti kita kata nama anak dia Raihanah, dia letak nama anak dia Abu Raihanah. Sepatutnya anak lelaki lah. Sepatutnya anak lelaki. Contohnya Nabi SAW Abul Qasim. Nabi Abul Qasim. Boleh juga letak ummu. Begitu juga dengan orang perempuan letak ummu, Ummul Qasim. Sebab itulah nama anak tu biar nama sedap Arab sikit. Kalau anak dia tu nama dia Sean, jadi Ummu Sean, dia tak sedap bunyinya. Dia tak jadilah macam kunyah dia tu. Dia tak Abu Raihanah, Abu Ubaid, Abu Qatadah contohnya. Macam saya Abu Asma. Sepatutnya Abu Sufyan, sebab anak lelaki pertama saya Abu Sufyan. Sufyan namanya. Tapi sebab Asma tu keluar dulu, jadi Abu Asma tu telah terkenal dengan Abu Asma. Dah tak ditukar dah. Sebab kalau kita tukar nanti dalam ilmu hadis, dia akan menyebabkan orang jadi confused. Contohnya disebut, aku riwayatkan ini daripada Abu Sufyan. Jadi orang tak kenal Abu Sufyan tu siapa. Dia orang kata tak apa, boleh terimalah beritanya. Tidak, dia Abu Asma. Jadi kita boleh juga ummu. Bagi yang tak ada anak, Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya berkahwin ataupun tak ada anak, maka diletakkan ummu itu kepada anak saudara dia pun boleh juga. Seperti Aisyah radhiyallahu an, dia letak nama Ummu Abdillah, Ummu Abdullah, Ummu Abdillah, kerana kakak dia Asma, dia ada anak nama Abdullah. Dia letak Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Boleh tak? Boleh juga macam tu. Skill tak kisah, anak saudara pertama pun boleh juga. Anak saudara yang pertama, anak saudara pertama lagi afdal lah. Ataupun kalau tak ada juga, maka diletakkannya nama apa-apa pun yang kita harapkan kebaikan daripadanya. Macam Abu, dia tak ada anak lagi, Abu Hurairah kan, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, sebab dia suka kucing, Abu Hurairah. Ali radhiyallahu anhu digelar sebagai Abu Turab. Turab tu maksudnya apa? Tanah. Kenapa pasal tanah pula? Kisah dia pasal dia berselisih, dia bergaduh dengan bini dia lah. Dia bergaduh dengan Fatimah. Biasa sahabat pun bergaduh dengan bini. Bergaduh maksudnya bukan bergaduh ni lah, maksudnya berselisih faham. Ali mengajuk. Satu hari Ali mengajuk, dia pergi masjid, dia tidur atas lantai macam tu. Dia sandar macam tu sampai tertidur. Dia berkata, "Kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Maksud Abu Turab pada duduk atas tanah. Dia panggil Abu Turab. Jadi nama tu melekatlah dengan Ali radhiyallahu an. Selain daripada Abul Hasan, Abul Hasan dia juga digelar sebagai
Abu Turab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah letakkan satu bab istihbab, disunnahkan memanggil orang ini dengan gelaran kunyahnya sebagai satu bentuk penghormatan kepadanya, sebagai satu bentuk penghormatan kepada orang tersebut. Jadi kita panggil dia ya Aba Miqdad contohnya, ya Aba Umar. Jadi itu salah satu benda yang membanggakan dia, sebab dia ada anak, dia benda yang baik. Ataupun masa saya mengaji dulu, guru saya gelarkan saya ni Abu Maisarah. Maisarah ni maksudnya orang yang sentiasa happy, gelak. Sebab saya dalam kelas saya gelak, dia ketawa, senyum semua. Jadi guru saya letakkan Abu Maisarah. Contohnya lah, boleh juga begitu. Barakallahu fikum. Berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi juga digelar sebagai Abul Qasim. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Tasammau bi ismi wala taknu bi kunyati. Kau pakailah nama aku dan janganlah kamu berkunyah dengan kunyahku. Maksudnya pakai nama aku tak ada masalah, tapi jangan kunyah-kunyahku. Jangan pakai Abul Qasim. Jadi ulama bincangkan hadis ni, kenapa larangan ni ada. Sebab supaya bila orang panggil, katakanlah di situ ada Rasulullah, sebelah dia ada Abul Qasim tu, ya Abul Qasim, nanti Nabi pun paling. Bila Nabi paling, kata ya Rasul, bukan kau ya Rasulullah, aku nak panggil yang satu lagi. Dia tak nak macam tu, kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama bincangkan, kata larangan itu hanyalah timbul hanyalah valid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh juga kita pakai Abul Qasim. Jadi kat sini kalau kita letak nama anak kita Qasim, maka kita boleh panggil dia Abul Al-Qasim. Faham tak masalah kunyah ni? Selesai masalah kunyah ni. Barakallahu fikum. Jadi dia Al-Qasim ni meninggal saat masih kecil, ya. Versi lain mengatakan dia hidup sehingga dapat menunggangi haiwan dan sangat mulia serta pandai. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, bila orang-orang munafik kata inna syani'aka huwal abtar, kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sebenarnya orang yang mempelekehkan engkau, memburuk-burukkan engkau, itulah orang yang abtar. Orang yang abtar maksudnya orang yang celaka, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni diceritakan berkenaan dengan bila anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka orang musyrikin kata, tengoklah, orang ini tidak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, anak lelaki dia semua mati. Sebab bagi orang musyrikin kan, bila dapat anak lelaki, satu benda yang sangat hebat kan. Bahkan sampai mereka ada doa khas untuk dapat anak lelaki. Yang doa ni, kalau siapa yang mengucapkannya bid'ah pada zaman sekarang, ya? Bid'ah. Kalau kita ucapkan tahniah apa lagi, oh tahniah lah anak lelaki. Maknanya kita berkata sebabkan anak lelaki tu doa dia lebih berbanding dengan anak perempuan. Ini bid'ah. Ada orang musyrikin dahulu, dia satu doa khas berkenaan dengan anak lelaki. Yang ni bid'ah, ya? Bid'ah. Jadi kat situ ayat tadi, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya itu Allah Ta'ala dia nak menimbulkan kegembiraan kepada Nabi. Dia berkata inna a'tainakal kautsar, Ta'ala akan bagi kamu telaga al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Allah dan sembelihlah kerana Allah. Inna syani'aka, sungguhnya orang yang kutuk kau, yang kata kau ni terputus dari rahmat kerana kematian anak lakimu, ke semua anakmu, maka dialah orang yang abtar sebenarnya, orang yang abtar. Jadi kat sini bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita yang kematian 3 orang anaknya sebelum anaknya itu balik, kemudian dia bersabar ke atasnya, melainkan Allah Ta'ala telah sediakan baginya syurga. Lalu bangkitlah seorang wanita lagi, ya Rasulullah, macam mana kalau 2 orang ya Rasulullah? 2 orang masuk juga, seorang insya-Allah termasuk jugalah, walaupun tidak ada hadis padanya. Jadi anak kedua adalah Zainab. Sebahagian mengatakan justru Zainab lebih tua daripada Al-Qasim. Sebahagian yang kata. Selanjutnya Ruqayyah, Ummul Kulthum dan Fatimah. Setiap salah seorang daripada mereka pernah dikatakan dalam pendapat lebih tua daripada kedua saudaranya. Ini ialah, mana kita tahu tarikh betul zaman tu kan? Nenek kita punya tarikh lahir pun kita tak tahu dengan tepat, ya? Zaman Jepun punya, ya?
Betul ke nenek lahir tarikh ni? Dia kata entahlah, orang daftarkan aku pakai lah tarikh itu. Tapi itu kita kata zaman kita, apatah lagi pada zaman Nabi SAW. Nak pula tak ada riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan perkara tersebut. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa Ruqayyah adalah anak sulung di antara ketiganya, sedangkan Ummu Kulsum adalah yang paling musuh dalam setengah riwayat Ibnu Abbas. Ada yang kata Fatimah yang paling musuh antara anak perempuan tadi. Wallahu a'lam. Setelah itu beliau SAW mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Hanya sahaja apakah anak ini dilahirkan setelah kenabian atau sebelumnya? Para ulama berbeza pendapat dalam menyikapinya, namun pendapat paling sahih adalah sesudah kenabian. Kemudian apakah dia yang bernama At-Tayyib ataupun At-Tahir? Satu nama anak Nabi yang digelar sebagai At-Tayyib. Dan atau dua nama ini adalah anak beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain? Para ulama kembali berbeza kepada dua pendapat. Namun pendapat paling sahih bahawa keduanya adalah nama panggilan bagi beliau. Abdullah ni ada gelaran At-Tahir dan At-Tayyib. Namun anak ini juga meninggal kecil, ya, Abdullah ni. Anak tersebut semuanya berasal dari Khadijah. Nabi SAW tidak pernah mendapat anak dari isteri rasmi selain Khadijah. Apa itu satu lagi? Ibrahim daripada Maria Al-Qibtiyah, iaitu hamba yang diberikan kepada tawanan perang kan, yang diberi kepada Nabi SAW. Di Madinah beliau SAW mendapat seorang anak diberi nama Ibrahim dari isteri Selir. Selir ni hamba je lah, Maria Al-Qibtiyah. Nampak? Qibti itu maksudnya apa? Koptik. Koptik yang kat Mesir tu, Kristian Koptik tu, Kristian Koptik. Mana dengar tak? Dekat Mesir tu kan ada Arab yang tak Islam tu, ada Qibti. Qibti ni, inilah bangsa Arab asal dahulu. Bangsa ke Arab asal, minta maaf, betul ni, bangsa kaum Mesir yang asal. Fir'aun jadi balik lah. Lepas tu ta'arraba, kemudian bangsa Mesir, Algeria, Libya dan semua negara utara Afrika ni ta'arrab. Ta'arrab maksudnya apa? Menjadi Arab setelah kemasukan tentera Islam. Lepas tu kalau kita pergi Algeria, Tunisia, ada satu lagi bangsa asal tu panggil Berber. Itu orang yang asal situ, orang asli situlah kita kata. Bedouin situ lah asal. Tapi kemudian ta'arrab, dia menjadi Arab. Jadi kita akan tengok, kalau kita tanya kawan saya, sahabat saya, dia orang Tunisia, boleh tanya dia bangsa apa? Mak saya Berber, ayah saya Arab. Dia kata macam tu. Itu juga Qibti ni. Tapi disebabkan orang Mesir ni kebanyakan, 90% dah masuk Islam, jadi sifat Qibti tu telah cair dan orang dah tak ingat dah Qibti ni. Dia tak peduli lagi dah Qibti, yang penting Islam tu. Ya. Macam orang Melayu jugalah, dah lupa dah dia ni Jawa ke, dia ni Banjar ke. Siapa tak ingat dah saya ni Jawa ke, Banjar ke, Bugis ke, tak tahu dah. Adapun nak kata bangsa asal Malaysia ni orang asli, macam tu lah. Betul tak? Barakallahu fikum. Jadi nak masuk politik lah ni, cukup lah. Di Madinah beliau sallallahu alaihi wasallam dapat anak tadi daripada Maria Qibtiyah tahun ke-8 Hijrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberi kabar gembira mengenai lahir anaknya itu oleh Abu Rafi', iaitu mantan budak ni bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikannya seorang budak. Ibrahim meninggal saat masih bayi, belum disapih, belum disusukan, belum putus susu. Afwan. Lalu para ulama berbeza pendapat apakah beliau SAW mensalatinya atau tidak. Mereka pun bahagi pada dua pendapat. Ini ulama bincang. Adakah bayi ini disalatkan? Ikut mazhab Syafi'i, ya. Kalau bayi itu keluar saja dan dihidup semasa dia keluar, maka disalatkanlah dia. Kalau dia menangis, istahalla, dipanggil. Kalau keluar dia menangis, maksudnya istahalla, maka dibandingkan disalatkanlah. Allah Ta'ala alam. Ada bagi Syekh Uthaymin rahimahullah, bagi fatwa ulama lain, dia kata kalau keluar je bentuknya macam bentuk manusia, maka disalatkan dia. Tak kisahlah lahir tu menangis ke tak menangis. Sebagian kata itu. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia kata kalau keluar tu dah bentuk manusia betul, maka disolatkan, dimandikan dan disolatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebab fiqh ada pun mazhab Syafi'i kenalah, pastinya kena mandi dan kena solatkan. Namun sebagai ulama ahli hadis kata kanak-kanak ini tak wajib solat. Boleh disolatkan, tapi tak wajib solat seperti orang biasa meninggal. Tak wajib solat. Kerana berdasarkan hadis yang ni, berdasarkan hadis ini, beliau tak mensolatkannya, beliau tak solatkan. Namun ada hadis lain berkenaan dengan anak orang lain meninggal, Nabi kata apa? Solatkanlah. Kalau nak solat, kamu solatlah. Jadi kat sini ulama' dia bawa keluar kesimpulan bahawa yang di kanak-kanak sebelum balik tak wajib solat, tapi nak solat tak ada masalah. Dan inilah pendapat bagi saya lah, ini pendapat yang rajih, inilah pendapat yang kuat. Sebab dia tak masuk neraka pun, masuk syurga confirmnya. Cuma sembahyang tu sebagai sunnah, sebagai sunnah mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab dia kan Nabi kata Zarari ibnu Adam fil jannah. Anak Adam yang belum balik lagi, maka di dalam syurga. Cuma ulama' yang khilaf dalam masalah adakah anak-anak yang kafir ini masuk syurga juga. Berdasarkan satu hadis, dia kata, ya Rasulullah, macam mana pula anak-anak orang kafir? Nabi kata, wallahu a'lam bima kanu amilin. Bima kanu amilin. Mereka, Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka akan lakukan setelah mereka dewasa nanti. Jadi dekat situ berdasarkan hadis tu, sebagai ulama' dia tawakuf. Sebagai ulama' dia tawakuf, dia berhenti masalah. Dia kata, adakah ini termasuk dalam budak ni akan diazab akhirat kelak? Dia tawakuf, dia berhenti kat situ. Sebagai ulama' kata tidak. Dia kata untuk kanak-kanak orang musyrikin ni, sebab nanti dia akan dibangkitkan akhirat kelak dan akan dewasa juga, dan dia akan diuji dengan ujian lain, dengan ujian yang lain. Seperti juga ujian yang terkena kepada orang yang bodoh, orang yang sangat tua, dan orang yang gila. Bodoh tu gila sekali je. Gila, sangat tua, pekak. Tiga ni dia akan ada ujian yang lain di akhirat kelak. Kan? Al-Fatrah dalam hadis tu dia Ahmad, Al-Fatrah. Minta maaf Al-Fatrah, iaitu orang yang tak sampai padanya Islam. Yang ketiga adalah orang yang sangat tua, datangnya Islam kepadanya ketika dia sangat tua, atau datang Islam yang sahih. Contohnya ketika dia pegang pada akidah yang tak sahih, kata, Tok, ni akidah ni tak sahih ni, hadis sahih kata macam ni. Kata, aku amal je lah, apa aku buat. Dia tak boleh faham dah tua sangat. Dia tak boleh compute lagi dah. Dia terima je apa yang orang kata, aku buat apa yang dia dah betulkan dah banyak kali pun tak jadi juga. Yang ni Allah Ta'ala akan ada ujian yang khas untuk di akhirat kelak. Dan yang kedua pula ialah orang yang bodoh, kan? Berdasarkan hadis tersebut, ada riwayat Ahmad tadi, walaupun hadis ni dhaif sebagai ulama', ulama' kata hukumnya hadis ni hasan, okey. Maka dia kata, Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimanakah aku ni nak dihisab, diazab, sedangkan aku dahulu dibaling dengan najis dan batu oleh kanak-kanak. Maksudnya aku ni orang yang tak siuman ketika di dunia dahulu. Yang ketiga pula ialah al-fatrah, iaitu orang yang tak dapat kepadanya Islam yang sahih, atau memang tak sampai seruan Islam kepadanya. Maka ini akan ada ujian yang khas, iaitu kalau dalam hadis riwayat Ahmad tadi, Allah Ta'ala suruh kata terjun ke dalam neraka. Lalu sebahagian dia kata, aku dicipta, aku ini hadir sehari ini bukan untuk diazab. Dia lawan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ada pun orang yang beriman, dia terjun juga. Lalu yang terjun tu dia tak sempat rasa pun, lalu dia akan masukkan ke dalam syurga. Ini juga sebahagian tafsir daripada ayat surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kan ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah seorang daripada kamu ini melainkan akan melalui benda tersebut. Seorang ulama kata dia mentafsirkan ayat itu ialah ayat berkenaan lalu atas titian sirat. Seorang ulama tafsirkan dengan tadi, dengan ayat, dengan kisah yang saya bawakan tadi dan hadis riwayat Ahmad. Ini cerita lain lah. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, yang tak wajib tu sampai umur berapa biar apa? Sampai dia balik. Balik. Sampai dia balik. Jadi Syafi'i wajib ingat mazhab Syafi'i wajib. Itu hak dia. Semua anak beliau sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum dirinya kecuali Fatimah.
Kerana Fatimah meninggal lebih akhir daripada Nabi SAW sekitar 6 bulan. Kalau kita baca kisahnya semua tahu kan, bila Fatimah menangis tu, Nabi panggilnya, Fatimah bisik kat dia, lepas tu dia senyum. Kenapa tadi kau menangis, kau senyum? Dia kata mula-mula dia sedih lah, dia akan berpisah. Kemudian Nabi kata tak apa, kejap lagi kau akan jumpa dengan aku. Jadi Fatimah pun tersenyum. Jadi kat sini dalil bahawa nampak Rasulullah SAW tu 6 orang anaknya meninggal sebelum dia hidup. Kalau kita habislah, kalau kita dah tak ada dah, dunia ni dah hilang lah, kan? Ada setengah orang tu kena kematian, seorang anak terus dia berubah jadi tak sioman apa semua. Dia kata qadarallahu ma syaa fa'ala. Saya tak boleh nak kata lah, sebab saya tak pernah rasa sendiri perasaan tu. Tapi saya nasihati diri saya dan juga semuanya. Ini kita kata tengok Nabi SAW 6 orang anak dia meninggal sebelum dia. Ada setengah tu pula dia kata, ya Allah, biarlah tukarlah aku daripada kadang-kadang sedih sangat kan. Saya pernah tengok satu orang hamba Allah ni, anak dia kena kanser yang teruk, stage 4. Lalu dia kata apa? Dia kata, ustaz boleh tak saya minta ke Allah, ya Allah tukarlah, biar aku yang kena. Jangan kata macam tu. Kita tak tahu bila kita kena tu kita sabar. Kata anak kamu lalu dan dia bersabar, dan dia terus Islam dalam kesakitan tadi. Betul tak? Kita tak tentu kalau kita kena mana tahu tiba-tiba tidak berubat dengan orang musyrik, orang buat syirik kan, ahli bid'ah, tidak offer kita perubatan. Macam saya sebut dalam kuliah saya yang lepas, kita selepas, berapa ramai orang yang sakit kanser yang teruk, kemudian di offer padanya cara perubatan yang syirik dan bid'ah. Lalu selamanya dia seorang yang Muslim, tak pernah buat syirik, tak pernah buat bid'ah. Bila nak hampir kematian ni, dia berubat pada perbuatan yang syirik dan bid'ah, lalu meninggal di atas syirik dan bid'ah tadi. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya kita tu jangan minta benda-benda ni semua. Ini barakallahu fikum. Allah Ta'ala akramakumullah, Allah Ta'ala memuliakan kamu daripada benda tersebut. Jadi kita sambung lagi. Maka Allah SWT mengangkat darjatnya dengan sebab kesabaran dan ketabahannya. Masalah hadis tadi, serta dilebihkan atas wanita-wanita di seluruh alam. Fatimah adalah puteri beliau SAW yang paling utama secara mutlak. Siapa wanita yang paling first masuk syurga? First masuk syurga? Bukan Fatimah. Fatimah antara yang awal masuk syurga. Itu Nabi kata semua wanita dalam dunia, tak ada wanita yang sempurna kecuali 4. Saya sebut dalam kuliah ni saya sebut kan? 4. Siapa 4 tu? Kalau dah sebut, ulang kaji lah. Asia, Maryam, Khadijah dan Fatimah. Tapi Nabi plus satu lagi, Aisyah. Dan kelebihan Aisyah ke atas wanita yang lain, seumpama kelebihan atharid. Seumpama tharid ni satu makanan yang Nabi suka berbanding makanan-makanan yang lain. Ini saya kurang sihat sikit Jadi cakap perlahan-lahannya. Sebahagian mengatakan beliau adalah wanita paling utama di seluruh alam. Sebahagiannya pendapat lain mengatakan yang paling mulia adalah ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Ada pula pendapat bahawa wanita paling mulia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sekelompok ulama memilih tawakuf, tidak berkomentar dari sisi ini. Okey. Nampak tak? Apa dalil saya kata Fatimah tadi? Nampak bawah tu hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW memanggil Fatimah saat sakit dan membawa kematiannya. Nabi SAW membisikkan sesuatu kepadanya, maka beliau menangis. Kemudian beliau SAW memanggilnya, membisikkan sesuatu kepadanya, maka dia tertawa. Kami pun bertanya tentang itu. Dia berkata, Nabi SAW membisikkan kepadaku bahawa beliau SAW akan wafat pada sakit yang dideritainya, maka aku pun menangis. Kemudian beliau SAW membisikkan kepadaku bahawa aku adalah ahli baitnya yang pertama kali mengikutnya. Nampak tak? Maka aku tertawa. Dalam hadis riwayat Bukhari, apakah engkau tidak redha menjadi penghulu wanita-wanita penghuni syurga atau wanita-wanita yang beriman? Maka aku tertawa kerana hal itu. Nampak tak? Barakallahu fikum. Jadi satu ulama' dia khilaf. Antara ulama' kata tak, yang dimasukkan Fatimah tu yang pertama tu maksudnya bukan pertama masuk syurga, tapi pertama yang lepas meninggal, dia yang first kali bersama dengan aku. Macam itulah. Itu sekarang tu Aisyah. Jadi ulama' tawakuf dalam masalah ni. Kita nak bincangkan siapa wanita paling afdal. Dan bagi saya pun perbincangan ni taklah menyebabkan kita ni melemahkan dan menaikkan iman. Betul tak? Kalau kita kata Aisyah yang paling afdal pun tak ada masalah, Khadijah paling afdal pun tak ada masalah, Fatimah paling afdal pun tak ada masalah. Jangan kita bergaduh dalam masalah ini. Kecuali dalam masalah khalifah yang 4 tu, itu lain. Itu memang Nabi SAW dah sebut awal-awal lah.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka siapa yang utamakan Ali daripada Abu Bakar dan Uthman, tu yang Ali kata, sesiapa yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Uthman, maka aku akan sebat dia. Ali kata tu. Siapa yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Uthman, aku akan sebat dia. Itu Ali. Syiah lah yang kata Ali lagi bagus daripada Abu Bakar dan Uthman kan. Jadi itu sendiri Syiah Ali yang kata. Dah bahkan riwayat tersebut dikutip daripada kitab Syiah. Kalau kata Ali tadi, barakallahu fikum. Ada yang kata tak, Ali sebut tu ketika di hadapan Abu Bakar dengan Umar, taqiyatan, menyamar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya Ali pun pengecut lah maksudnya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi fasal pula berkenaan dengan pakcik-pakcik dan bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bibi kita ya, bibi kita lain. Ini pakcik-pakcik dan makcik-makcik Nabi dari pihak ayah. A'mam bahasa Arab, bila sebut pakcik sebelah ayah panggil ammun. Bila makcik sebelah ayah dia panggil ammatun. Kalau sebelah mak panggil yang belajar Arab lah, saya tanya Kata Zuhara tengok khal. Okay? Khalun, kha alif lam, bukan khal, bukan kha lam. Kalau kha lam khal itu cuka, bahaya sebut betul-betul. Kalau khal, innar riya'a tufsidul amal kama tufsidul khallal asal, kata syair Arab. Sesungguhnya cuka itu riak itu memusnahkan amalan macam mana cuka memusnahkan madu. Itu khal. Jadi khal alif lam itu pakcik sebelah mak. Di antara mereka adalah singa Allah dan singa Rasulnya serta penghulu para syuhada, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nampak tak, Nabi declare mereka itu, Nabi declare Hamzah itu sebagai penghulu syuhada, Sayyidus Syuhada. Kat sini kan saya dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas. Saya ingatkan sekali lagi bahawa perkataan syahid ini tak boleh diletakkan kepada seseorang melainkan Allah Ta'ala telah dan Rasulnya telah declare dia syahid. Ya. Jadi jangan kita melampau-lampau dan kata syahid ya. Macam saya sebut dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan satu yang hamba Allah Ta'ala, budak tu bagus ya. So dia meninggal kan di sana, di Turki sana. Masya-Allah. Siapa nama dia? Ammar. Memang budak tu baik, tak ada siapa tak nafikan. Baik, tapi jangan letak syahid dia telah bersama dengan bidadari. Jangan kata macam tu. Macam seolah-olah kita tahu benda yang gaib. Ya. Dah banyaklah hadis. Nama macam mana? Nama dia tak masalah. Kalau tak nama dia syahid, maksudnya orang yang mati syahid. Maksudnya dia al-fa'lu, disukakan. Betul kan Nabi SAW dan hadis Nabi, kana Nabi SAW yu'jibuhu al-fa'l. Nabi SAW ni suka kepada al-fa'lu. Al-fa'lu apa dia? Al-fa'lu ini iaitu berharap-harapkan sesuatu yang baik. Sebab itulah kita Allah Ta'ala bahasa Arab Nabi SAW disuka panggil satu yang buruk tu dengan nama yang baik. Contohnya padang pasir. Padang pasir adalah tempat yang bahaya apa semua. Jadi orang Arab dipanggil mafazah. Mim fa alif zai ta marbutah. Mafazah. Mafazah ni apa dia? Mafazah ni tempat keselamatan. Al-fauz kan, faiz orang yang berjaya kan, fauz. Al-fauzi, orang fauzi, kejayaanku. Jadi mafazah dia bagi gelaran pada pasir tu mafazah. Orang sakit kena penyakit jin apa semua, dia tak panggil orang yang sakim semua, dia panggil matbub. Matbub ni daripada kataan tabib, tabbaba yutabbibu. Maksudnya apa? Doktor, maksudnya orang yang mengubati. Jadi matbub orang yang diubati. Nampak orang Arab dia panggil, itu panggil al-fa'lu. Sebab itulah kat Nabi SAW, dia tak suka kita ni cakap benda-benda tak elok. Katakanlah
naik kapal terbang. Kalau aku jatuh lah kapal terbang, macam mana nak selamatkan ni? Betul tak? Pilot ada sini kan. Dia sebut kalau kau terbang ni jatuh ni macam mana cara nak selamat? Jangan sebut jatuh. Orang kata jangan sebut. Betul lah tu. Ini at-tasya'um. Nabi tak suka tasya'um. Nabi tak suka tasya'um. Tasya'um ni percaya benda-benda sial. Lepas tu kita jangan sebut benda tersebut. Sebab dia akan menimbulkan perasaan tak selesa. Lepas tu Nabi SAW yu'jibuhul al-fa'l. Al-fa'l jangan sebut. Itu adab. Adab dalam berkata-kata, iaitu jangan cakap benda-benda macam tu. Jadi patah balik pada soalan syahid, dia pusing jauh dah tu. Syahid tu bolehlah dengan al-fa'lu, harapan bahawa anak tu akan mati syahid. Baguslah tu. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas, Abu Talib yang bernama Abdul Manaf, Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza. Abu Lahab tu gelaran ni sebab Lahab tu api kan. Jadi sebagai ulama kata Lahab kerana garang dia tu. Betul dia melahap. Syedak ni kata mengatakan sebab dia ni ahli neraka Lahab. Tapi sebenarnya gelaran Abu Lahab tu datang sebelum surah Abu Lahab Al-Lahab tu turun. Jadi memang nama dia Abu Lahab. Memang dia garang, berapi-api orang ni. Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza. Nampak tak nama berhala tu? Abdul Uzza. Satu nama Abu Bakar As-Siddiq dulu Abdul Ka'bah asalnya. Abu Bakar As-Siddiq asal namanya Abdul Ka'bah. Tak, Nabi tukar namanya Abdullah bin Abi Quhafah kan, tukar nama dia Abdullah bin Abi Quhafah daripada Abdul Ka'bah. Kat sini dalil bahawa tak boleh kita letak nama kita Abdul kepada hamba. Abdul Muhammad contohnya. Uthman namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Allahu a'lam. Jadi kat sini kita kata tak boleh letak nama Abdul kepada nama manusia, tak boleh. Abdul Muhammad, Abdul Najib, tak boleh. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahman nama Allah. Kita boleh tengok nama sebagai orang, nama dia Abdul Muhammad. Mana boleh Abdul Muhammad? Bila kita kata mana boleh nama ni, dia kata tak, ada ulama dahulu nama dia Abdul Muhammad. Kamu ni pakai nama ulama, dalil kamu hadis Nabi SAW. Beramai orang yang Nabi tukar nama mereka kerana namanya ada nama syirik. Bahkan nama tak elok pun Nabi suruh tukar. Nama tak elok ataupun nama yang melampau sangat, Barrah namanya, terlampau baik, Nabi suruh tukar nama. Ali nak namakan Hasan dan Husain Ghazi, orang pergi perang dengan Harib, dulu orang pergi perang. Nama kata bal huwa Hasan, bahkan nama dia Hasan, nama dia baik. Jadi dia tak nama yang bagus. Jadi Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqayyim, Dirar, Qutham, Al-Mughirah, digelar sebagai Al-Hajjal dan Al-Ghaidaq yang bernama Mus'ab. Sebagai lagi menambahkan Al-Awwam, tidak ada yang meluk Islam di antara mereka kecuali Hamzah dan Al-Abbas. Adapun makcik-makcik beliau ialah Safiyah, Atikah, Barrah, Arwa, Umaymah dan Ummul Hakim Al-Bayda. Di antara mereka yang meluk Islam adalah Safiyah. Para ulama berbeza tentang keislaman Atikah dan Arwa. So mereka membenarkan keislaman Arwa. Arwa maksudnya apa? Arwa iaitu orang yang kenyang dengan air. Arwa ni maksudnya kenyang air. Syab'an. Okay. Syab'an maksudnya penuh. Jadi arwah. Sebab apa? Sebab tak nama arwah? Sebab diorang ni duduk pada pasir. Jadi dia nak mengharap supaya anak dia takkan dahaga selama-lama walaupun duduk pada pasir ni. Macam itulah. Orang nama Khalid. Masa Khalid? Kenapa orang Arab suka nama Khalid? Sebab Khalid maksudnya orang yang kekal, selamat, kekal. Kau khalidina fiha abada,
dalam syurga kan. Maksudnya dalam padang pasir ni tempat yang bahaya, kehidupannya banyak apa semua perompak. Jadi dia harapkan anak dia Khalid kekal. Itu namanya. Apa maksud Abbas? Apa maksud Abbas? Abbas ni kelakar sikit nama. Abbas ni apa? Abbas ni dia buat muka tak puas hati, muka masam. Tu Abbasa wa tawalla. Itu Abbas, orang yang banyak masam muka dia. Abbas dia dari segi kalau sebenarnya habis tapi Abbas banyak. Kalau habis orang yang masam muka dia. Habis tapi Abbas yang banyak masam. Bukan masam bau, masam muka. Talib maksud dia apa? Bukan student. Talib ni orang yang meminta-minta, orang yang nak dapatkan sesuatu, orang yang menuntut. Jadi talib maksud dia nak anak supaya dia sentiasa menuntut untuk dapatkan rezeki apa semua tu, tak nama dia talib. So orang yang sentiasa mencari ilmu, cari rezeki, cari apa semua, bukan orang yang duduk diam tak ada buat apa tu. Sebab tu gelaran talib tu diberi kepada ahli ilmu. So orang ahli ilmu ni benda yang tak habis, jadi sentiasa mencari talib. Harith bawah tu pula dikatakan pada masa Al-Ma'mun diadakan perhitungan, ternyata keturunan Abbas mencapai 600,000 orang. Tapi pendapat ini sulit diterima, mustahil diterima sebagaimana tidak tersembunyi lagi. Demikian pula keturunan Abu Talib banyak, bahkan lebih banyak, serta Al-Harith. Ini juga Al-Harith. Maksud Harith dia kata apa? Asdaqul asma' Al-Harith wal Hammam. Nama yang paling bagus ialah Ahabul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Ta'ala cintai ialah Abdullah dan Abdurrahman. Tetapi nama yang paling benar ialah Al-Harith wal Hammam. Bukan Hammam. Kalau Hammam itu tandas. Hammam. Ha bulat, mim sabdu, alif mim. Hammam ataupun humam biasa juga, boleh juga. Hammam maksudnya apa? Harith ni orang yang sentiasa berusaha untuk dapatkan sesuatu. Jadi manusia ni sentiasa berusaha untuk dapatkan sesuatu, betul tak? Dapat makanan ke, dapat hiburan ke, dapat kesedapan ke. Sebab tu Nabi kata apa? Nama ni benar, nama ni tak bohong. Jadi setiap orang sentiasa mencari. Jadi siapa yang pakai nama anak dia Haris, confirm anak dia sesuai nama dengan al-ismu wal musamma, nama dan yang dinamakan. Kita ni kadang-kadang nama kita ism dengan musamma tak sama. Saya sebut dalam kuliah lepas. Nama kita Karim tapi kita kedekut. Nama kita Rahman tapi kita ni susah keluar duit, pemurah. Tapi tak, nama Rahim tapi pemarah. Nampak tak? Nama dia Sabur tapi dia tak sabar. Nama dia Muhammad terpuji tapi pakai dia teruk. Betul tak? Ada tak macam ni? Ada nama dia Najib bijak tapi dia tak bijak. Contoh dia tak ada kena mana. Contoh nama dia Anwar bercahaya-cahaya tapi tak bercahaya pun dia. Bagi balance lah tu. Nanti kan Haris tadi orang yang sentiasa berusaha untuk dapatkan sesuatu. Haris juga pembajak juga Haris, orang yang menanam apa semua. Tapi bukanlah bila orang tak nama Haris nak suruh anak jadi jadi orang yang membajak, tidak. Betul lah al-harth kan. Al-harth ialah hasil bajakan dia. Okey? Haris tu Sa'. Kalau sin jaga bahaya pula Haris. Jangan pula kalau tak nama anak dia Al-Haris. Degat. Dia jaga Habdas. Harith Iskandar tu kan dia Harith. Harith. Tak. Tapi kalau tak Haris pun jaga tak ada masalah juga. Sebab Allah Ta'ala kata, para ulama kata Ahlul hadis itu ialah Hurrasuddin. Hurras jamak Haris. Sin tadi dengan sin. Maksudnya ulama hadis itu adalah penjaga agama. Tapi kalau kata nak letak nama anak dia Haris jaga tadi dengan niat nak, dengan harapan bahawa anak dia akan menjadi penjaga agama. Maka Nabi kata apa? Al-malaikah hurrasus sama. Kama kata ulama kama annal malaikah hurrasus sama
wal ahlul hadis hurrasuddin, kata dia. Sebagaimana malaikat itu penjaga langit, begitulah dia kata ulama itu penjaga agama. Ulama yang benar lah, ulama hadis. Adapun ulama-ulama su' itu perosak agama. Faham ya? Selesai masalah ni. Jauh ni. Al-Muqawwam, nama satu lagi Hammam tadi. Hammam tadi orang yang mempunyai kehendak. Hammam. Kan ham. Sebagian lagi menjadikan Al-Qaidaq dan Hajlan nama untuk satu orang. Ini nama je lah. Ini kita laju-laju lah sebab ini tak ada apa sangat. Pasal berkenaan isteri-isteri Nabi. Ini penting. Isteri-isteri Nabi SAW. Pertama Khadijah. Saya tak panjang-panjangkan berkenaan dengan nama dan individu sebab kita boleh tengok baca sini ya. Kita ada buku An-Nisa' Ar-Rijal wan Nisa' Hawla Rasulillah SAW. Buku yang sangat bagus. Saya selalu jual kat sini. Iaitu berkenaan dengan lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang sekeliling Nabi SAW. Buku sangat bagus. Ar-Rijal wan Nisa' Hawla Rasulillah SAW. Satu. Dan juga kita ada satu buku biografi para sahabat kat sini. Jadi tuan-tuan boleh baca lah sini buku-buku tersebut. Buku yang bagus untuk kita kaji. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, fa'arifu lahum haqqahu, maka ketahuilah oleh kamu akan hak-hak mereka, iaitu berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Isteri beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid al-Qurashiyah, maksudnya orang Quraisy, al-Asadiyah, daripada puak Bani Asad. Quraisy ada banyak puak, jadi antara puak dia puak Bani Asad, al-Asadiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Ini pendapat yang masyhur. Walaupun setengahnya pertikaikan ke tak, yang dikahwin dengan Khadijah pada masa itu Khadijah muda lagi. Wallahu alam, ini pendapat yang masyhur dan dipegang oleh kebanyakan ulama. Maka saya taklid mereka dalam masalah ni. Sebab saya pun tak dapat mengkaji mana yang lebih benar. Jadi kat sini kalau kita ni kalau tak dapat mengkaji, kita taklid pada ulama yang kita yakin padanya ilmunya. Nabi SAW tidak menikah dengan wanita lain sehingga Khadijah meninggal dunia. Di manalah ini dalil bagi orang yang mengatakan kahwin satu saja. Nak kahwin satu lagi, kena tunggu isteri yang pertama tu meninggal dulu. Maka ini cari istidlal yang salah. Anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Khadijah lah yang menopang beliau, iaitu membantu beliau sallallahu alaihi wasallam mengemban, iaitu menanggung misi kenabian, berjihad bersamanya dan berkorban untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan dirinya. Allah SWT mengirim salam untuk Khadijah melalui perantara malaikat Jibril. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Jibril yuqri'aka salam. Jibril telah memberikan salam kepada kamu. Kekhususan ini tidak pernah diberikan kepada wanita manapun selain Khadijah. Beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Makruf kan kisah ni. Jadi banyaklah fadilat Khadijah ni. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Khadijah ini lebih bagus daripada semua wanita yang lain. Bahkan sikit-sikit Khadijah, bila Nabi SAW dapat hadiah je, dia akan kata, dia akan berikan makanan ini kepada makcik Khadijah, kawan Khadijah. Sampai Aisyah kata, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Macam itulah. Jadi dia jealous. Kat sini memberi kita isyarat bahawa orang tu kalau dia kahwin banyak, isteri pertama itulah yang mesti dia lebihkan. Ini contohnya. Contoh, maksudnya macam mana kahwin banyak pun, isteri pertama itulah yang berjuang bersama dia dulu masa dia miskin, betul tak? Masa mula-mula tu, lepas graduate tu mana ada kerja lagi, gaji 1,500 je sama-sama lah, naik motor pergi kerja apa semua kan. Isteri dia sabar masa tu, tak apa kan? Banyak lepas tu lepas tu bila dah dapat yang nombor 2, lupa yang pertama. Soalan yang pertama tak ada kebaikan lagi lah, la khaira fihi. Betul hadis Nabi SAW ketahuilah, kata apa, wanita ini bila kamu tengok benda yang buruk tu, ingatlah benda-benda baik yang dia pernah buat tu. Mesti juga sebaliknya, suami ingat macam tu, bila kamu tengok benda buruk, ingatlah benda-benda yang baik. Semuanya tak ada wanita yang sempurna, kata Nabi SAW. Ada benda yang kita ada, mesti juga sebaliknya lah. Bila Nabi sebut untuk wanita, lelaki tu maksudnya untuk suami jugalah. Jadi situlah saya kata nasihatlah untuk kita. Yang pertama tu dalil bahawa kena jaga lebih.
sebab dia berjuang bersama-sama kita. Kita pelik orang yang si pertama berjuang bersama-sama berbelas tahun, kemudian bila dapat yang isteri kedua, setelah yang pertama tu dia biarkan, tak mendapat kebaikan daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudah binti Zam'ah Al-Qurashi, beberapa hari sebelum Khadijah, beliau SAW menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurashiyah. Dialah yang menghibahkan gilirannya untuk Aisyah. Sebab dia tua kan, masa tu Nabi hampir nak ceraikan dia, tapi Saudah kata tak payah ceraikan ya Rasulullah, aku bagi giliran aku kepada Aisyah. Ya, beberapa hari. Orang lelaki ada iddah ke? Orang kita ada iddah. Sini juga dalil bahawa kalau lelaki tu lepas isteri meninggal, lepas kahwin terus, bukanlah satu benda yang cacat sebenarnya. Orang Melayu je, dia ni kubur merah lagi, dia kata. Orang Melayu kata kubur merah lagi dah kahwin lain. Ni dah lelaki. Nabi SAW selepas beberapa hari. Masya Allah, barakallahu fikum. Bi'ayyam, yes, bahasa Arab pun tu bi'ayyamin. Beberapa hari tu ayam, tak tahulah berapa hari, tapi banyak hari lah. Banyak hari lah. Tapi tak sampai setahun. Bukan the next day, bukanlah tak sampai setahun. Beberapa hari, maksudnya tak sampai setahun. Yes. Tak kehendak Nabi SAW. Kehendak Nabi, sebagai manusia. Ya, Rasulullah bayangkan dia muda lagi masa tu. Rasulullah SAW muda lagi. Dia kahwin umur 40, dapat wahyu 40. Dia kahwin masa umur 25, dapat wahyu masa 40. Maksudnya baru 45, 47 masa tu. Muda lagi lah. Orang lelaki 45 muda lagi. 60 muda. Astagfirullahaladzim. Mula SAW menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurashiyah. Dia lah menghibahkan dirinya untuk Aisyah. Aisyah setelah menikahi Saudah, ini saya sebut dalam kuliah lepas kan, Aisyah memang yang paling muda, tapi dia bukan isteri muda. Dia isteri tua juga. Dia orang ketiga dekat Nabi kahwin. Setelah menikahi Saudah, beliau SAW menikahi Ummu Abdillah. Lepas tak Ummu Abdillah saya sebut tadi, Aisyah As-Siddiqiyah, As-Siddiqah binti As-Siddiq, maksud yang benar, anak kepada yang benar. Wanita yang dibersihkan namanya dari langit yang tujuh, iaitu berkenaan dengan kisah hadisatul ifk, iaitu ketika dia dituduh berzina dengan Safwan. Maka ketika itu berlakunya fitnah yang besar kepada keluarga Nabi SAW, sehinggalah turunnya ayat dalam surah An-Nur dan lain-lain menceritakan bahawa terlepasnya Aisyah ini daripada fitnah tersebut. Lalu kat sinilah kita kata dalil bahawa Aisyah tu dibersihkan. Maksudnya Aisyah tu confirm bersih setelah daripada langit. Allah Ta'ala yang kata dia bersih. Lepas tu kita kata antara kelebihan kisah ni ialah, hikmah kisah ni ialah, nampak tak? Disebabkan kesabarnya keluarga As-Siddiq di atas fitnah tersebut. Kalau kita baca kisah dia panjang, boleh kita baca Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Jadi kat sini kesimpulan yang kita dapat ialah setelah orang tu bersabar, Allah Ta'ala telah confirmkan dia itu perempuan yang bersih. Sama macam kisah Ka'ab bin Malik. Ingat tak Ka'ab bin Malik tak pergi perang tu? Ka'ab bin Malik tak pergi perang apa semua, lama tak, akhirnya dia telah diboikot selama 50 hari lebih. Kesimpulan daripada kesabaran di atas perintah Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala confirmkan dia tu orang yang bertaubat. Kita ni bertaubat banyak kali dah, tapi adakah Allah Ta'ala telah confirmkan kita ni termasuk orang yang bertaubat? Tak tahu. Tapi Ka'ab bin Malik Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala telah bagi tahu. Begitu juga dengan Aisyah ni, dengan sebab kesabarannya atas fitnah tadi, antara hikmahnya ke atas Aisyah dan keluarganya, bahawa Aisyah tu telah dideklar oleh Allah SWT bahawa dia adalah wanita yang bersih daripada segala sifat yang buruk. Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila sebut Aisyah ni sebut betul Aisyah, bukan Aisyah, bukan Isha, bukan Isha, A-I-S-Y-A, Isha. Ini nak model dengan nama dia, Aisyah. Patutnya A apostrophe I-S-Y-A-H, lagi bagus, Aisyah.
Aisyah. Aisyah. Jangan kita sebut Aisyah, Aisyah tu tak? Tapi itu Aisyah sebenarnya. Sebelum pernikahan berlangsung, para malaikat telah memperlihatkan Aisyah kepada Rasulullah dalam mimpinya. Dan yang sahih bahawa Nabi nampak inilah isterimu. Akhirnya Nabi pun masuk minang Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sini wahyu. Isyarat dia ada. Nabi SAW menikah dengannya pada bulan Syawal dan usianya 6 tahun. Aisyah tu 6 tahun. Orang tu gatal Aisyah 6 tahun nak kahwin ni, bukan. Jangan ingat macam tu. Belum pergi sekolah. Sebab kita ukur dengan orang tahun 2014. Nenek saya kahwin umur 12. Dia dah besar tu. Tak masa zaman ni mungkin dia fizikal satu. Tapi baca lagi, baca betul. Dan berkumpul dengannya pada bulan Syawal tahun pertama Hijrah dan usianya 9 tahun. Maksudnya sama, masa umur 9 tahun. Sebab tu dalam kitab Imam Syafi'i, dia bagi kisah orang tu boleh jadi nenek umur 19 tahun. 19 tahun. Sebab ataupun 60 tahun menjadi nenek. Dia ada anak umur 10 tahun. Dia umur 10 tahun dia kahwin. 9 tahun kahwin. Kemudian tahun ke-10 dapat anak. Anak dia 9 tahun kahwin. Lepas tu setelah 9 bulan lagi dapat anak. 20 tahun dah dapat cucu. Iyalah. Betul lah tu. Gelap lah. Mustahil tak? Sebab kita jangan kiaskan orang zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang memang tak betul lah. Kalau kita baca tu, bila kisah ni dibawakan, maka timbullah orang-orang mustasyrikin, semua orang tulis kata, nampak Rasulullah ni pedofil. Pedofilia Pedofil ke pedofilia? Orang yang membuatkan tu pedofil kan? Pedofilia tu perbuatannya kan? Sekali kita kata, jawapan yang pertama, kita jawab kepada orang. Pertama, Rasulullah bersama dengannya ketika 9 tahun. Islam benarkan kahwin, mengahwinkan anak ketika kecil. Belum balik, boleh. Nikahkan, boleh. Duduk sekali, bila dia dah balik lah. Ini isu yang berlaku kat Johor dulu. Kisah apa lah? Bila kahwin dengan budak kecil, maka orang barat pun bising lah, apalah semua ni, apa hak asasi, apa semua jadi haram semua keluar ni. Jadi dia kata ni apa, melanggar hak asasi kanak-kanak apa semua. Itu boleh dibenarkan dengan izin wali. Ini satu dalam kitab fiqh dipanggil wali mujbir kan, wali yang boleh paksa kahwin. Wali, satu. Itu tak kisahlah nikah. Yang kedua, kalaulah benda tersebut ialah pedofil, kenapa Abu Jahal tak pakai modal tu? Sebab Nabi kahwin masa Nabi dekat Mekah lagi dah. Masih dekat Mekah lagi. Nampak tak? Kalau mestilah Abdullah bin Ubay, munafik, akan pakai modal tu dulu. Mestilah musuh-musuh Islam pada zaman tu dah pakailah modal, mengatakan bahawa tengoklah dia ni, Mamat ni kahwin dengan orang 9 tahun, 6 tahun. Jadi pada zaman tersebut, benda tersebut tak lagi dianggap sebagai benda yang pelik, ganjil. Yang ketiga, jangan kita kiaskan umur kita zaman sekarang ni dengan kita 24 tahun pun tak boleh kahwin lagi, tak graduate. Minta maaf sebut lah. Nak kahwin, tunggu anak aku graduate. Lepas graduate bagus, 3.8. Buat master, tunggu dah ambil master. Tunggu PhD. Gila nak kahwin. Barakallahu fikum. Ni kita kata akhirnya anak tu berzina. Macam sebab apa? Berapa ramai budak IPTA berzina? Lepas tu banyak ustaz-ustaz sunnah kita dah nasihat lama dah. Masa saya belajar kat Misti dulu dah ada nasihat dah. Kita kata, benarkan anak-anak mudamu berkahwin, tapi tak syarat mesti dia belajar betul-betul, mesti mengaji betul-betul. Kalau tak nak bagi kahwin secara berduduk sama terus, boleh dia panggil nikah, tapi dia takkan syarat, tak boleh duduk sekali sehingga graduate. Sekali-sekala hujung minggu je boleh jumpa, macam tu je. Ada pun selalu nanti kan
berkepit, letak mengaji nanti. Tak boleh tesis pun tak siap, homework tak siap nanti. Boleh letak syarat-syarat macam tu. Syarat macam tu sah, valid dalam Islam. Dah lari tajuk dah, patah balik. Jadi kat sini yang ketiga, jangan dikiaskan. Kalau kita baca yang disebut oleh satu pendakwah di barat, dia kata undang-undang England pada tahun 1700 tahun dahulu mengatakan umur paling kecil untuk menikah ialah 13 tahun. Undang-undang England, bukan Islam. Jadi hang nak tuduh pedofil ni, ini umur 13 ni pada zaman sekarang masih lagi under age 18 tahun. Jadi kat sini kita ada norm masyarakat tersebut, kebiasaan. Mungkin pada zaman tersebut, ini 1400 tahun dahulu punya cerita. Jangan kiaskan zaman sekarang. Nak 9 tahun sekarang main tangting lagi. Teng-teng tu kan, terlompat anak. Buat apa pun tak boleh lagi. Budak 9 tahun, mak gosok ke bibi dia yang gosok kasut dia lagi. Yang basuh kasut dia. Barakallahu fikum. Ini kelebihan perbezaan pada masa tersebut. Jadi jangan samakan. Walaupun setengah-setengah sejarah Islam mempertikaikan tarikh tadi. Mengatakan hadis ni daripada seorang perawi yang ingatannya telah bertukar, telah lupa. Amr bin Shu'aib tu sahabat saya, Allahu a'lam, yang Ustaz Adi pernah bentangkan di sini dahulu. Ustaz Adi lebih cenderung pada pendapat bahawa umurnya 18 tahun. Ustaz Adi masa dia kahwin 18 tahun sebenarnya. Dia kata ada silap kiraan pada tarikh umur tadi. Wallahu ta'ala alam. Saya kata inilah dipegang oleh jumhur ahli sirah dan pendapat Ibn Qayyim dan juga Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kata tak jadi isu. Kalau katakanlah 18 tahun, hilanglah isu lain. Kalau kata 9 tahun sekalipun, isu tu dah tak ada masalah. Sebab saya sebut tadi, kalaulah betul lah benda tersebut teruk, saya orang musyrikin dulu akan pakai hujah tadi. Aisyah adalah orang yang paling dicintai Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang ditanya, ya Rasulullah, siapa yang kau paling cintai? Maka dia kata Aisyah. Di kalangan lelaki pula siapa? Ayahnya. Tak, sebelum tu Ustaz, apa yang wahyu yang ketika berada dalam selimut bersama tu? Beliau SAW tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah. Maksudnya tak pernah kahwin anak dara lah. Khadijah tu janda, Saudah tu janda. Kena faham tu. Gadis tu maksudnya ialah anak dara. Ada juga kalau buat Nabi ni gila seksual, kenapa dia dulu tak kahwin anak dara terus? Dan dia salah satunya yang anak dara, yang lain semua janda. Tapi jangan pula pakai dalil abang nak kahwin lain, abang kena kahwin janda. Bukan. Tak semestinya. Okay. Dan tak pernah turun dan tak pernah turun pada beliau SAW wahyu ketika berada dalam selimut bersama wanita selain bersama Aisyah. Maksudnya Nabi tak pernah mimpi dengan satu wanita dalam selimut melainkan dengan Aisyah. Faham tak? Faham tak? Kan dia mimpi. Mimpilah. Dia tak dah mimpi bersama dengan Aisyah. Dia mimpi dia bersama dengan Aisyah dalam selimut. sebelum kahwin. Sebelum kahwin lah. Tak pernah mimpi lah. The statement is in the dream. In dream. In the dream that she. Kan tadi Nabi kahwin dengan Aisyah. Sebelum dia kahwin dia mimpi. Ya, sah. Dan tak pernah turun pada beliau SAW wahyu kita berada dalam selimut bersama wanita selain bersama Aisyah. Ataupun kita boleh faham macam ni, iaitu tidak ada wanita yang wahyunya turun ketika Nabi bersama. Bila bersama, itu cara yang pertama nak faham. Cara kedua nak faham ialah bila suami isteri bersama dalam keadaan berjunub atau tak junub? Berjunub lah, kan? Tapi wanita lain takkan turun wahyu ketika dalam keadaan berjunub tadi, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya kelebihan Aisyah. Ini cara kedua nak faham. Nampak tak? Maksudnya boleh juga faham macam tu. Dia kata apa? Wa ma nazala alaihi alwahyi. Tak turun kat atasnya wahyu fi lihafin, dalam selimut bersama dengan wanita yang selain benda tak pernah turun. Dengan Aisyah dia boleh dapat wahyu. Boleh wahyu.
Bukan Nabi nak buat wahyu, Nabi pakai selimut kan, bukan. Nak tak faham pula. Nabi nak wahyu je, Aisyah bukan macam tu. Maksudnya mulianya Aisyah tu bila seorang suami isteri bersama, nampak ketika bersama tu pun boleh dapat wahyu. Itu cara yang kedua nak faham, iaitu dia dapat wahyu. Quran, Al-Quran. Apa dalil dia? Waktu bersama ni ayat mana yang boleh dapat? Wallahualam, saya cek. Saya tak dapat ni. Kita cek tu apakah ayat ketika bersama tu. Aisyah adalah tadi disebut Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Legitimasi atas perbuatannya diturunkan langsung dari langit. Maksudnya banyak perbuatan Aisyah tu benar. Seperti yang disebut tadi lah, yang dia tidak berzina, maka benar. Dan ini hadis yang sahih mengatakan bahawa Aisyah tu paling dicintai. Atas dasar ini dalil bahawa sebab tu dia kata ulama khilaf. Sebab ada hadis lain, para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Dia kata Aisyah. Di kalangan lelaki siapa? Ayahnya. Jadi kat sini ulama-ulama berkesimpulan kata, Khadijah aku cintai, ya, dia isteri yang pertama. Aisyah aku paling cintai sebab dia yang paling bertakwa. Fatimah aku paling cintai sebab dia anak aku. Nampak tak? Jadi kat sini bawa kesimpulan bahawa semua anak kita sayang, betul tak? Maka kita sayang setiap tu special kerana kelebihan masing-masing yang ada tu. Orang tanya, siapa lagi kau sayang? Isteri kau ke anak kau? Soalan. Siapa yang kamu sayang? Isteri ke anak? Dua-dua. Tak, kita paling mana boleh dua-dua. Kat sini lah kita kata. Kat sini juga macam Aisyah tadi. Khadijah ni isteri ini paling sayang. Aisyah pun aku paling sayang. Khadijah pun aku paling sayang. Tapi sebab ada kelebihan masing-masing. Betul bila orang kata Khadijah, Nabi kata apa? Kau tahu tak Khadijah ketika aku semua dihalau, dibuang oleh masyarakat aku, dikutuk, Khadijah lah yang protek aku. Jadi menyebabkan itu yang Nabi paling sayang kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha sebab dia paling bertakwa, dia paling hebat, dia paling banyak hafal hadis, dia paling ini semua, dan dia pula anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka itu menyebabkan dia paling sayang kat dia. Fatimah juga wanita yang disayangi. Jadi kat sini kita kata setiap orang tu disayangi. Mesti Nabi ditanya lah. Bila Nabi ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Macam-macam. Ada yang kata puasa, ada yang kata solat pada waktunya, ada yang kata berjihad fisabilillah, ada yang kata beriman kepada Allah SWT. Jadi kat sini berbeza. Ada yang kata jangan marah. Barakallahu fikum. Jadi kat sini kita kata yang paling cintai oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu umat ini sepakat mengkafirkan mereka yang menuduh Aisyah berzina. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, dia kata siapa yang tuduh Aisyah berzina maka aku dihukum bunuh. Siapa menuduh Abu Bakar As-Siddiq berperang yang buruk maka dia disebat. Sebab Al-Quran declare yang Aisyah ni bersih. Maka tak boleh siapa tuduh Aisyah tu berzina. Seperti orang Syiah kata Aisyah berzina. Sebab itulah mereka dia panggil Humaira. Humaira kan kena Aisyah kan. Kata Ustaz apa? Ustaz Galimah kata pinky ya. Yang merah-merah putih kemerah-merahan. Jadi tahu tak orang Syiah panggil apa? Humaira itu ialah tasghir daripada himar. Tahu tasghir tak? Kalau belajar bahasa Arab dia tasghir. Tasghir maksudnya kalau Zubaid, maknanya yang kecil. Maksudnya kita kata talib, jadi tulaib maksudnya kecil, pelajar yang kecil. Maksudnya himar bukan superlatif, yang kecil punya. Yang terkecil. Jadi Humaira itu ialah kecil daripada himar. Itu kata Syekh. Kita ada video dia semua, tapi bukan sini maqam dia nak tunjuk. Beliau adalah isteri Nabi SAW yang paling faham tentang agama dan paling tinggi ilmunya. Bahkan beliau meriwayatkan hadis lebih kurang 3,000 hadis lebih. Bahkan wanita paling faham umat ini dan paling tinggi ilmunya secara mutlak. Dalil bahawa wanita boleh jadi alim. Sebab itulah setelah Aisyah radhiyallahu anha, banyak ulama-ulama hadis di kalangan wanita. Tapi malangnya zaman sekarang ni sangat sedikit wanita yang menguasai hadis, terutama sekali orang Malaysia. Lalu berceramahlah di sana sini dalam keadaan tak ada hadis, ceritalah tak apa-apa kat dalam TV tu.
Kita nak tengok pun tak selera. Minta maaf sebutlah, kasar bunyinya, tapi itulah dia hakikatnya. Sebab tak menghafal hadis sebenarnya, tak menguasai hadis. Lalu dia tanya ustazah ini, tanya ustazah itu, bagi fatwa-fatwa yang tak ada langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kita pelik tu. Terutama sekali bila pergi haji. Maka buatlah fatwa-fatwa berkenaan haid dan istihadah ni dengan tak yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyusahkan lagi dia punya jemaah dia. Para pembesar sahabat pun biasa merujuk kepada perkataannya dan minta fatwa daripadanya. Jadi kat sini berdalil bahawa boleh minta fatwa daripada wanita. Sebagai sumber mengatakan beliau pernah hamil namun keguguran, akan tetapi sebut ini tidak memiliki sumber yang akurat. Selanjutnya Hafsah. Nah, Nabi SAW bukan sahaja menantu kepada Abu Bakar, dia juga menantu kepada Umar Al-Khattab. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anha. Dari Abu Daud, Nabi SAW sempat menceraikan Hafsah kemudian merujuknya. Zainab binti Khuzaimah, kemudian Nabi SAW menikah dengan Khazab binti Khuzaimah bin Al-Harith Al-Qaisiyah, berasal dari Bani Hilal bin Amir. Dia meninggal 2 bulan setelah bersama Rasulullah SAW. Okey. Ummu Salamah. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Nama Abu Umayyah adalah Huzaifah bin Al-Mughirah. Ini isteri beliau SAW yang paling akhir meninggal dunia. Nama bersilai mengatakan beliau yang terakhir adalah Safiyah. Ummu Salamah tu kan kita tahu kisah dia kan, kisah hijrah tu, yang baca doa Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran di atas kesabaranku ini, maka gantikan lebih baik daripadanya. Lalu Nabi pun menikah dengannya. Saya ceramah kat masjid, satu masjid tu semua berebut nak doa ni. Ustaz, isteri saya tak meninggal lagi, boleh baca tak? Astaghfirullahaladzim. Doa ni apa-apa saja musibah, bukannya untuk isteri saja. Kita rosak, total loss contohnya. Ya Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Cuma ada orang tu dia punya sayang lah kat isteri dia. Ni sebang ni bukan, ni tak ada cerita, ni sebang dia. Tak ada ilmu kat sini. Nak buat sebang selingan lah. Okey. Dia kata bila isteri dia meninggal, saya kata, bang, bacalah doa ni. Doa ni bagus. Allah ba'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, bila ganjaran di atas kesabaranku ini ya Allah, dan gantikan yang lebih baik. Lalu dia kata apa? Tak ada yang lebih baik daripada isteri aku yang dah meninggal tadi. Lepas tu kahwin juga. Dan yang lagi kahwin juga lepas tu lebih kurang, lebih teruk daripada isteri yang pertama. Contoh ini tidak apa, balasan di atas meninggalkan barakah doa Nabi tadi, macam mempertikaikan doa Nabi tadi. Saya tak nak kata lah itu sebagai balasan, tapi nampak macam balasan lah. Isteri pertama walaupun memanglah kurang cantik daripada isteri yang baru ni, yang meninggal tu, tapi yang pertama tu dengan berhijab, dengan hijab yang bagus, beradab, rajin, apa semua. Yang datang ni memang lecun-lecun. Lecun-melecun. Tapi malah Ramadan, bulan puasa 65 tak masak lagi. Orang kalau seorang isteri bulan Ramadan hari pertama pukul 4 dah masak, betul tak? Pukul 3 tu dah, hari ni first day mesti masak best-best. Contohnya. Minta maaf lah kalau terkena tu, okey? Kalau kerja dah siap. Yang ni dia tak kerja, dia duduk rumah. Lepas tu nampak 45, tu kata, bibi masak apa ini? Dia tanya. Innalillahi wa inna rajiun. Jadi kat sini itu satu contoh lah. Dan banyak lagi lah. Tak peduli kan anak makan apa semua. Kata ini, kata masa dulu doa, kau tak nak doa ni, kata tak ada yang lebih baik pada isteri aku, tak ada lebih baik dari isteri aku. Tapi Allah Ta'ala nampak fitrah manusia ni, orang lelaki ni masih nak kahwin lagi, apatah lagi kalau muda lagi. Maka doalah dengan doa tersebut. Allah ma'jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Allahu a'lam bissawab. Itu selingan, cerita-cerita ya, jangan ambil dalil lah. Jangan jadikan cerita tu dalil. Hadis tu yang dalil. Perbezaan tentang wali dan pernikahan Ummu Salamah.
para ulama berbeza pendapat tentang wali yang menikahkan Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab At-Tabaqat, wali yang menikahkan Ummu Salamah adalah Salamah bin Abi Salamah, bukan keluarga yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Salamah bin Abi Salamah dengan Umammah binti Hamzah yang dipersengketakan oleh Ali, Ja'far dan Zaid, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku membalas Salamah? Beliau SAW berkata seperti itu kerana Salamah telah menikahkan beliau SAW, bukan keluarga Ummu Salamah yang lain. Hal itu disebutkan dalam biografi Salamah. Ini tak apalah, ini cerita, kisahnya. Kemudian dalam biografi Ummu Salamah dari Al-Waqidi disebutkan, Majma' bin Ya'qub menceritakan kepadaku dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Salamah dari ayahnya bahawa Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah pada anaknya Umar bin Abi Salamah. Maka dia menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW sementara saat itu dia masih kecil. Kecil tu bukan maksudnya tak balik lagi. Dah balik, mana boleh jadi wali tak balik lagi? Maksudnya dah balik lah, ya? Kat sini dalil bahawa anak tu jadi wali kan. Kalau kita wali tu, kalau atas tak ada, kanan tak ada, bawah tengok. Faham tak? Atas, lepas tu adik-beradik dulu. Kanan, itu kita kata kanan tu adik-beradik. Tak ada pula ayah, atuk, nenek, apa semua tak ada, adik-beradik. Lepas tu belah kanan tak ada, kanan ni pergi belah situ pula, pakcik, apa semua. Tak ada anak. Lepas tu baru anak saudara. Macam itulah wali untuk nikah ni. Lepas tu hati-hati, periksa dulu anak tu ada ke tidak kan. Kadang-kadang setengah orang dia pergi cari wali lain, wali hakim, sedangkan rupanya dia ada anak yang dah balik, yang boleh jadi wali ke atasnya. Barakallahu fikum. Jadi gitu maksudnya. Imam Ahmad berkata dalam Al-Musnad, Affan menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Thabit menceritakan kepada kami, berkata Ibnu Umar bin Abi Salamah menceritakan kepadaku dari ayah yang dari Ummu Salamah bahawa ketika ini semua sanad sanad tu. Tu sanad tu. Tu bagi sanad. Imam Ahmad menceritakan dalam Musnad, Affan menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Thabit menceritakan kepada kami, ia berkata Ibnu Umar bin Abi Salamah menceritakan kepadaku. Bayangkan Imam Ibn Qayyim ni karang kitab ni, dia hafal semua sanad-sanad ni sekali. Sebab itulah kata ulama' dahulu, dia kata Imam Bukhari hafal 1 juta hadis dengan sanad, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis dengan sanad. Kita hadis biasa 40 pun tak boleh ingat. Kalau orang awam tak apa, ustaz pun malas nak hafal hadis 40. Dan ni bercakap hadis pun tak ada. Macam mana ni, tak jadi ustaz lah. Barakallahu fikum. Jadi Ummu Salamah berkata, selamat datang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku wanita pencemburu, aku juga masih memiliki anak kecil, dan tidak ada seorang pun dari waliku yang berada di tempat. Lalu ia berkata kepada putrinya bernama Umar, berdirilah, nikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menikahkannya. Dalil bahawa menikah, itulah nikah. Itulah nikah. Nikah mudah tak? Orang kita susah-susahkan nikah ni. Nikah ni mudah. Datang soal lelaki saleh, kata nak nikah dengan aku. Nak ni, tadi dia setuju tak? Okey tak tengok dia? Bagi masa sekejap untuk dia spy dulu, betul ke tak baik. Masjid subuh pergi tengok, dia diam. Jangan tengok depan dia, nanti dia pun datang. Tengok intai dia subuh pergi masjid tak? Subuh pergi masjid tak? Datang tak kuliah-kuliah agama, intai dia lagi, dia pergi mana? Dia pergi karaoke ke, dia pergi kuliah-kuliah? Intai lagi, mana pula apa dengan kawan-kawan dia, perangai dia macam mana. Dah intai, dah okey, dah spy, dia datang, nikahkan. Jadi terjadi nikah. Lepas tu sembelih kambing, jadi nikah. Kerja, kalau dia memang kerja nafkah, dia mampu beri nafkah, sebab beri nafkah tu wajib. Jadi kalau dia orang yang bekerja, tak seperti ni dia gaji dia orang yang bekerja, orang yang berusaha untuk bekerja, orang yang baik. Kalau dia belajar lagi, bukan nak perempuan tu, nak kata dia setuju tak setuju dulu. yang nak perempuan lah, ni dah tanya anak perempuan tu juga, anak perempuan jadi spy. Supaya seorang diri, itu dia dikahwinkan. Bapak tu tanya dia kan. Ya, betul. La tungkahu mar'atu hatta tustamar. Jadi nikah wanita sehinggalah di hatta tustazan. Wala tungkahu al-thayyibu hatta tustamar. Jangan nikahkan wanita anak dara melainkan minta izin dulu, tanya dulu. Dan tidak dinikahkan janda melainkan janda tu yang bagi arahan. Macam tu. Beza sebab
Kerana wanita anak dara ni malu. Tak kata, ayah nikahkan saya dengan orang lelaki tu, malulah dia kan. Tapi kalau orang yang janda ni dia biasa, dia dah matang kan, dia tak ada malu-malu lagi dah, tak macam anak dara. Jadi dia kata solat kahwin dengan lelaki tu boleh tak? Tak ada masalah. Barakallahu fikum. Macam Khadijah kan, nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni anak lelaki ni anak orang kaya-kaya, tak ada pendapatan pun. Jadi macam mana dia nak bagi nafkah pada isteri dia? Jadi dia pun bergantung pada mak bapak dia. Jadi macam mana dia menikah sedangkan dia tidak berupaya memberi nafkah? Kalau dia kata dia menikah, dia boleh bagi nafkah walaupun melalui duit ayah dia waktu dia tengah belajar. Kan tengah belajar, memang tengah belajar mana nak ada duit. Duit PTN je lah dia pakai, duit loan dia. Nikahkan, kita di sini banyak orang yang nikahkan anak dengan apa, dengan belajar. Datuk Rabiah, anak dia kahwin dengan orang yang tengah belajar. Okey je, steady je. Anak dah 3 dah kan? 3 dah, 3 dah anak. Soal dia, dia nafkah. Nafkah. Yang saya persoalkan nafkah sebab dia tidak berupayaan untuk memberi nafkah. Tak, selama dia semasa dia berkahwin tu dia beri nafkah walaupun daripada duit orang bagi, boleh lagi lah tu. Cuma dia kena, lepas tu kita kata, lepas tu kita ambil orang yang beragama, berakhlak masa kahwin. Sebab orang beragama ni akan faham bahawa dia wajib cari nafkah lepas dia dah habis duit, dia kena kerja. Jangan ambil orang yang tak ada agama, tak ada kefahaman. Akhirnya itulah semuanya daripada daddy dia bagi. Lepas tu bila dah tak dapat, dah terputus, maka dia biarkan. Ini jangan, tak boleh. Lepas tu cari yang bertakwa, beriman kepada Allah SWT, yang sunnah, yang kita tahu dia orang yang bertanggungjawab. Maka insya-Allah walaupun dia tengah belajar, walaupun dia belum ada gaji lagi masa tu, Allah Ta'ala akan bukakan rezeki baginya. Ustaz Ali dah sampai belum? Ustaz Ali, sebab saya nak umpat Ustaz Ali ni. Dia datang, dia menikah dengan isteri dalam keadaan dia tengah belajar kat Yaman masa tu. Belum ada apa kerja. Dan sijil daripada Yaman, sijil yang tak laku kat Malaysia. Mesti aliman tak laku. Nak masuk kerja kerajaan tak boleh. Tapi sebab bab mertua dia tahu dia ni orang yang bagus, dia dah spy awal apa semua, tahu dia ni orang yang bertakwa. Ustaz Ali tak apa lagi nak umpat ni. Saya bagi contoh realiti yang terdekat sekali. Maka kahwin, alhamdulillah. Kebaikan kamu pakai cerita kebaikan kamu. Tak nak cerita, takut dia malu cerita ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri rezeki kepadanya. Tuan-tuan warahmatullahi, nanti kita cari yang beragama. Yang beragama tu pasti akan selamat. Walaupun mungkin pada mulanya gaji dia tak rasa berapa. Gaji guru agama datang mungkin 800 mula dulu, guru kafar 1,200 sekarang kat KL. Tapi Allah Ta'ala akan buka rezeki. Allah Ta'ala akan buka rezeki pada orang. Saya mula-mula kerja, gaji saya RM500 sebulan. Duit minyak pun tak cukup, minta ayah saya. Maksud nak kahwin kahwin juga lepas tu. Kahwin juga. Hari yang lepas saja, sebab saya tak kahwin sebab ayah saya meninggal. Saya sakit kanser, jadi saya tak kerja. Maksud saya tangguh kerja kejap. Hari ayah saya meninggal, minggu depan saya dapat kerja. 3 bulan lepas tu anak saya pun dapat lahirkan dengan sempurna. Barakallahu fikum. Kata ini rezeki Allah Ta'ala akan bagi pada orang yang pada apa yang dia kehendaki. Kalau dia nak kehendaki. Tapi kita sekarang kita tengok dulu pada benda-benda lain, bukan pada agama dahulu. Akhirnya kita tengok apa jadi. Dia tengok handsome dulu. Dia tengok handsome, tak ada masalah. Dia kata kahwin wanita kena cantiknya apa semua. Last kali kerana agamanya. Maksudnya kau nak tengok cantik boleh, nak tengok kaya boleh, nak tengok keturunan boleh, nak tengok apa dia ni. Tapi last kali agama sebut sebagai tapis. Cun dah, harta dah ada, harta dah, keturunan yang baik dah. Sekali agama fail, ni tolak. Kan agama tu sebagai penapis. Sebab kita ni tengok perempuan, kita tengok agama ni tengok, dia comel budak tu, betul tak? Terpikat hatinya, betul tak? Tapi tengok rupanya parai teruk, mencarut-carut tepi jalan, tolak tepi. Betul tak? Tengok wanita seorang-seorang je, bawa kereta besar, kaya dia ni.
dapat jadi isteri dia, suami dia bagus ni. Tengok, lepas tu perangai teruk, rupanya keluar masuk part bawah ni, tolak lah, reject lagi. Tapi kalau tengok cantik, bawa kereta besar, contohlah ni contoh, jangan kata ustaz teruk bukan bukan. Dia datang naik Hasan Taklim, lepas tu dah okey ni calon yang bagus. Kita nak kemai pada kawan-kawan kita yang belum kahwin, contohnya. Barakallahu fikum. Jadi kata contoh. Apa tanya soalan ni pula ni masa kahwin. Jadi itulah anak-anak tuan-tuan, dia kata apa, bila datang seorang wanita lelaki yang dipercayai agamanya, baik akhlaknya, maka janganlah kamu tolak, takut-takut akan terkena fitnah kepada kamu. Sebab tolak sebab tak ada kerja rupanya. Tak ada kerja tu bukan sebab dia malas, dia tengah belajar lagi. Maka takut-takut tertimpa fitnah kepada anak kamu. Nanti yang akan datang mungkin lebih teruk daripada lelaki ni. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau perempuan tak minat tu cerita lain lah. Dia tak minat lah ya, bulat sangat, contohnya. Tak salah, itu hak wanita tersebut. Okay. Boleh jadi ada yang mengatakan wali yang menikahkan Ummu Salamah adalah Rasulullah SAW adalah putera paman Ummu Salamah, anak saudara dia. Nampak? Dari bahawa anak saudara pun boleh jadi wali sekiranya tak ada wali lain, iaitu Umar bin Al-Khattab. Maka beliau yang dimaksudkan oleh hadis, berdirilah wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW. Jadi Umar tu, ada yang kata Umar tu anak Ummu Salamah itu sendiri, ada yang kata Umar tu ialah Umar Al-Khattab, iaitu anak saudara Ummu Salamah. Nasab Umar dan nasab Ummu Salamah bertemu pada Ka'ab. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Ruqth bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan Ummu Salamah adalah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah bin Ka'ab. Nampak tak? Jauh tak? Jauh. Maksudnya kalau tak ada siapa, tengok bawah, tengok bawah, tengok bawah, tengok bawah, tengok bawah, tengok bawah. Ada yang kalau ada, jadi wali. Itu cara dia. Berilah wahai Umar nikahkan Rasulullah SAW. Sebahagian perawi menduga bahawa yang dimaksudkan adalah anaknya. Dan perawi itu meriwayatkan dari segi makna dengan lafaz. Dia berkata kepada anaknya. Sebab orang Arab juga anak saudara pun dipanggil anak, kan? Anak saudara pun panggil anak. Nampaknya mereka kurang teliti tentang usianya yang masih kecil. Sebab Ibn Qayyim kata mungkin masa dia kecil sangat, belum balik lagi. Maka oleh itu dia pertikaikan bahawa yang nikahkan tu ialah Umar, anak Ummu Salamah. Serupa dengan kekeliruan ini sebagai ahli fiqh tentang hadis ini, di mana beliau mengutip dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, berdirilah wahai anak, nikahkan ibumu. Abul Faraj Ibnul Jauzi berkata, kami tidak mengenal lafaz demikian dalam hadis ini. Maksudnya Ibnul Jauzi kata lafaz ini tak sahih. Beliau berkata pula, jika terbukti akurat, mungkin Nabi SAW mengucapkannya dalam rangka bercanda dengan anak kecil, main-main dengan anak kecil. Kau nikahkan anak kau, macam itulah. Okay? Di mana usia saat itu baru 3 tahun. Ini dia bertikaikan. Yang kata betul anak dinikahkan tu, mungkin masa tu kalau ikut tarikhnya anak dia dah besar. Tapi Ibn Qayyim kata tak, memang dia masa tu kecil lagi. Sebab Rasulullah SAW menikah Ummu Salamah pada usia 4 tahun hijrah. Dan saat beliau SAW meninggal, Umar berumur 9 tahun. Sementara pernikahan Rasulullah SAW tidak perlu kepada wali. Jadi dia kata apa, sebenarnya tak ada wali pun tak apa, sebab Nabi SAW pernikahan Rasulullah tidak perlu kepada wali. Ibn Uqal berkata, makna lahir perkataan Imam Ahmad bahawa Nabi SAW tidak disyaratkan dalam pernikahan seorang wali, dan hal itu merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Ibn Qayyim nak kata bahawa pendapat yang kata nikah tak payah wali ni pendapat yang tak kuat lah. Mazhab Hanafi kata nikah tak perlu wali. Sebab mazhab Hanafi menganggap bahawa dalam pernikahan ni macam jual beli juga. Macam mana pernikahan juga, situ jual beli. Tuan-tuan semua nak menjual beli, nak jual beli, perlu tak tanya mak ayah nak beli? Tak perlu, kalau dia dah balik. Maka dia kata macam itulah juga jual beli, tak perlu ada wali. Jadi seolah-olah pendapat ni tertolak. Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis sahih, la nikaha illa biwaliyin, kata Nabi SAW, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Benda ni lah yang bertikaikan oleh sebahagian perempuan-perempuan liberal. Dia kata apa, takkanlah seorang wanita tu ada PhD dalam politik, ada ini semua pandai, betul bab nikah dia kena minta izin daripada mak ayah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hukum Islam ni. Memanglah kamu sangka wanita itu pandai PhD apa semua, maka dia tak perlukan wali? Macam mana soalan? Wanita ni macam mana hebat di dunia muka bumi Allah Ta'ala ini, dia perlukan seorang pelindung baginya. Dia bukan boleh buat semua benda. Sebab itulah kena ada wali. Tak ada wali, dia ada suami.
Jangan kita jadi terpengaruh dengan perempuan liberal-liberal yang kafir ini. Maka dia nakkan macam tu. Dia nak kata, oh tak apa, apa perlunya wali, sedangkan aku ni kami ni orang pandai. Orang lelaki budak baru graduate tak payah wali menikah. Sebab orang lelaki biasanya dalam kekeluargaan, biasanya siapa yang kena tekan biasanya? Isteri, bukan suami yang biasa kena tekan. Jadi isteri tu perlukan pelindungnya untuk menikah tadi. Dia akan pastikan, dia akan cek betul ke tak lelaki ni macam mana. Sebab kadang-kadang dia dah dikalahkan oleh perasaan, dan dah cinta sangat, dah suka sangat, dia butakan dengan perasaan tadi. Lelaki ni isap dadah pun dia nak kahwin juga. Betul tak? Barakallahu fikum. Jadi kita kata sinilah perlunya wali. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Cukuplah dia. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang bila Zainab binti Jahash. Kita kata wanita, kemudian kita kata wanita yang dikawinkan oleh Allah Ta'ala daripada langit.